Kenapa semua ini tidak berlaku 30 tahun dulu? Kelantan akan menjadi kaya raya dan makmur jika PAS terus memerintah negeri itu dan mengeksploitasi unsur nadi bumi yang kaya. Demikian kenyataan yang dikeluarkan Timbalan Menteri Besar Kelantan, Datuk Muhammad Amar Ni Abdullah. Kononnya kerajaan negeri itu sedang merangka laluan untuk melombong nadir bumi yang dianggarkan bernilai 125 bilion ringgit. Dasar untuk pengeluaran unsur nadi bumi sudah ada di peringkat Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim yang akan diikuti oleh kerajaan negeri. Kita akan berhadapan cabaran dalam menguruskan REE. Kepakaran atau ahli profesional diperlukan dan insya-Allah selepas pilihan raya negeri PRN, kita akan susun sebaiknya pengurusan hasil bumi berkenaan. Kerajaan sebelum ini dikaitkan dengan kebergantungan kepada hasil balak. Jadi bila adanya REE selepas ini, kayu tidak lagi perlu ditebang dan itu sememangnya menjadi perancangan kerajaan negeri. Katanya seperti dipetik Harian Metro. Muhammad Amar berkata demikian pada majlis ceramah PAS yang diberi nama Jelajah Ceramah Pakat Bertahan di pekarangan Pasar Tok Guru Cabang 3 di Pekaran Cepa malam kemarin. Daerah Jeli, Tanah Merah dan Gua Musang telah dikenal pasti sebagai kawasan yang mempunyai sejumlah besar nadi bumi, mineral yang penting untuk pembuatan perkakas elektronik moden. Hebat halusinasi pemimpin kanan negeri Kelantan. Bila hampir pilihan raya sehingga wujud segala terowong dan lombong yang bakal digali kononnya demi kemajuan negeri. Kenapa tidak 30 tahun dahulu? Tahukah pimpinan PAS Kelantan, menurut statistik hampir separuh daripada 1.2 juta rakyat Kelantan berhijrah untuk mencari pekerjaan berikutan kegagalan kerajaan negeri. Pimpinan PAS membangunkan negeri itu. Malahan rakyat juga boleh menilai sendiri lebih 30 tahun PAS memerintah Kelantan. Tiada kemajuan dilakukan sehingga rakyat terpaksa berhijrah ke negeri lain untuk mencari pekerjaan demi sesuap nasib. Jangan sesekali dinafikan berpuluh tahun Kelantan merupakan antara negeri termundur di Malaysia kerana hasil daripada kegagalan pentadbiran kerajaan PAS dalam memajukan ekonomi tempatan dan membasmi kemiskinan selain turut berdepan isu alam sekitar yang sangat kritikal. Bukan setahun dua tetapi ianya sudah berlarutan berdekad lamanya. Kerajaan PAS sekarang lebih berminat membeli kereta Mercedes daripada menyelesaikan masalah air rakyat, membina stesen bas yang lebih selesa serta menangani isu alam sekitar akibat pembalakan yang berleluasa. Tidakkah PAS Kelantan berasa malu dengan negeri yang di bawah pentadbiran DAP yang dilalakkan mereka kononnya menindas bangsa Melayu, agama Islam? Pulau Pinang berkembang pesat dengan rekod pertumbuhan ekonomi tertinggi dalam negara pada tahun 2021 pada kadar 7.1% di saat krisis ekonomi akibat pandemik COVID-19. Kejayaan Pulau Pinang memajukan ekonomi negeri ini telah menjadikan kehidupan rakyatnya lebih sejahtera dan makmur. Itu satu fakta. Di Pulau Pinang, kita tidak mendengar rungutan rakyat berkaitan air kotor, sampah yang tidak terurus ataupun mempunyai masalah peluang pekerjaan. Kenapa? Kerana mereka yang menjadi pemimpin dan mentadbir urus Pulau Pinang bukan hanya tahu berhalusinasi dan mengeluarkan kenyataan dangkal, tidak mampu buat kerja untuk rakyat. Walaupun Pulau Pinang sering difitnah dengan sentimen perkauman dan agama, namun hakikatnya orang Melayu hidup dalam keadaan baik dan Islam juga diamalkan dengan berkembang dan dengan begitu baik. Masalah institusi agama Islam dijaga rapi dengan pelbagai peruntukan, allowance dan bonus untuk mereka yang bertugas demi menjaga agama di negeri berkenaan. Kelantan mungkin maju dengan slogan Islam, tetapi nilai Islam dalam pentadbiran semakin lupus. Bersih dan berkebajikan adalah nilai dan prinsip Islam yang cukup tinggi tetapi tidak dirasai rakyat di negeri Kelantan. Betul atau tidak? Jawapan ada pada para walaun. Pelik sungguh, bagaimana mungkin berbicara tentang kejayaan dan kemakmuran Kelantan jika kerajaan yang sama dikekalkan sejak 30 tahun lalu untuk terus mentadbir negeri itu. Tunggulah kucing atau harimau bertanduk sekalipun, ianya tidak akan berlaku jika PAS terus mentadbir negeri itu. Jika benar sekalipun projek nadi bumi itu berjaya, nescaya yang menjadi kaya raya serta hidup selesa bukan rakyat jelata. Buktinya, dapat royalti minyak 400 juta ringgit, dibelinya kereta Mercedes dan dinaikkan allowance Exco. Siapa yang hidup mewah? Malah, sebelum hari raya tempoh hari, bukan main sakan mereka berjoli dengan pelbagai bonus raya walaupun rakyat tetap minum dan mandi air berkarat.